Catatan sejarah menunjukkan daerah ini disapa Risalah Tauhid pada tahun 707 Masehi. Sejak itu penduduknya mengenal dan mencintai Islam sebagai pegangan hidup yang pasti. Di perkampungan Chobakir dalam daerah Bukhara, kecintaan kepada agama diwarisi dari generasi ke generasi hingga ke hari ini. Chobakir bermakna perkampungan Abu Bakar. Ia dinamakan sedemikian bersempena kedatangan 4 anak Abu Bakar As-Siddiq yang tiba ke sini awal kurun ke-8 Masehi bagi menyebarkan Islam. Kompleks Chobakir ini dibina semasa pemerintahan Abdullah Khan pada kurun ke-16 Masehi. Abdullah Khan terkenal sebagai seorang kaya yang dermawan. Beliau banyak menyumbang dalam membangunkan daerah ini. Kompleks Chobakir terdiri daripada bangunan sekolah, masjid dan asrama pelajar. Bahan binaannya terdiri daripada campuran batu dan tanah liat serta kayu sebagai struktur asas semakin dimamah usia. Usaha pemeliharaan sedang giat dilaksanakan bagi mengekalkan tempat yang menempatkan 2 makam insan berjasa. Inilah makam Sa'ad bin Abu Bakar As-Siddiq dan Ahmad bin Abu Bakar As-Siddiq. 2 lagi makam anak-anak Abu Bakar tidak ditemui, namun dipercayai ia berada di sekitar Bukhara. Mereka mewarisi sifat bapa mereka, Abu Bakar As-Siddiq, yang sentiasa berkorban membantu Nabi SAW menegakkan Islam. Mereka bersedia mengorbankan masa dan usia, harta dan nyawa demi melaksanakan seruan Al-Quran, meneruskan jihad dan dakwah Nabi SAW demi cinta kepada agama Allah. Mereka perintis jalan dakwah, menyatukan hati dan jiwa manusia berbeza bangsa dalam pelukan iman dan Islam. Mausoleum of Kasma Ayub atau Mata Air Ayub terletak di Bukhara, Uzbekistan, sering menjadi tumpuan orang jauh dan dekat. Ia satu daripada lebih 20 tinggalan bersejarah di Bukhara. Tempat ini telah dibangunkan pada kurun ke-12 Masehi dan pembaharuan telah beberapa kali dilakukan. Jejak Rasul menemui makam dan mata air Nabi Ayub di Sanli Urfa, Turki, dan penemuan mata air di sini menguatkan lagi kisah yang pernah disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Kepercayaan tempatan menyatakan mata air di sini mujarab bagi mengubat luka. Berkemungkinan besar ia mengandungi kandungan mineral yang baik untuk kesihatan. Ada 2 cerita tempatan yang masyhur di sini. Dipercayai Nabi Ayub AS yang ditimpa sakit telah menerima wahyu supaya menghentakkan kaki ke tanah. Hasil hentakan itu memancutlah mata air dari tanah dan air itu digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang dideritainya. Kisah kedua menyebutkan suatu masa dahulu daerah Bukhara ini telah dilanda kemarau yang berpanjangan. Penduduk Bukhara meminta seorang alim agar mengusahakan sesuatu. Lantas orang alim itu menghentakkan tongkatnya ke tanah dan terpancarlah mata air. Ribuan kilometer dari Bukhara ini di Babylon, Iraq, jejak Rasul mengesan sebuah lagi peninggalan yang dikaitkan dengan Nabi Ayub. Kampung Ayub di Babylon, Iraq terletak di kawasan pertanian yang subur. Penduduk tempatan percaya suatu masa dahulu Nabi Ayub AS pernah diutuskan ke kawasan ini. Di kampung Ayub ini ada kompleks yang menempatkan masjid, makam dan telaga yang masih dalam proses baik pulih. Catatan pada sebuah masjid menunjukkan nama Nabi itu sebagai Ayub bin Ummus bin Narikh bin Rum bin Amus
bin Ishaq bin Ibrahim. Seperti tempat lain yang dikaitkan dengan Nabi Ayub, ia menjadi tumpuan pengunjung pelbagai bangsa. Inilah makam yang didakwa sebagai makam isteri Nabi Ayub bernama Rahimah yang teruji ketakwaannya. Peristiwa yang menimpa Nabi Ayub bersama isterinya menjadi bukti bahawa manusia sebagai hamba Allah sentiasa diduga imannya. Halangan dan rintangan dalam kehidupan sewajarnya mematangkan ketakwaan dalam jiwa Muslim. Nabi Ayub seorang Rasul Allah yang kuat beribadat dan kaya raya. Iblis menyaksikan ketaatan Nabi Ayub dan menuduhnya beribadah bukan kerana Allah, sebaliknya supaya kekayaannya tetap terpelihara. Allah menguji ketakwaan Nabi itu dengan menghancurkan seluruh kekayaannya. Walaupun begitu, Nabi Ayub meneruskan ibadahnya seperti biasa. Iblis kembali menuduhnya dengan mengatakan bahawa Nabi Ayub tetap beribadah kerana baginda masih memiliki anak pinak. Lalu Allah menguji hambanya yang soleh itu dengan mematikan anak-anak Nabi Ayub. Nabi Ayub bertambah takwanya kepada Allah. Baginda sedar itu semua hanyalah ujian buat dirinya. Iblis kembali menuduhnya konon baginda terus beribadah agar kesihatannya tetap terpelihara. Allah menduga Nabi Ayub sekali lagi dengan memberikan penyakit yang dahsyat. Namun, ketakwaan Nabi Ayub tidak sedikit pun terjejas. Dan kami anugerahi dia dengan mengembalikan keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Mata air perigi ini dikatakan terhasil daripada hentakan kaki baginda. Ia menjadi simbol balasan Allah buat hambanya yang tidak pernah berputus asa mengharapkan keredaan dengan takwa, doa, usaha dan tawakal. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nawa terletak sekitar 100 km di selatan Damaskus, Syria. Di perkampungan Syekh Sa'ad dalam daerah ini, letaknya sebuah lagi makam Nabi Ayub. Nabi Ayub sememangnya seorang yang sabar dan tabah. Baginda dianugerahkan Allah balasan setimpal hasil ketakwaannya. Ketakwaan dan kesabaran baginda dipuji Allah dan turut menjadi contoh kepada umat Muhammad. Inilah makam yang dikatakan makam Nabi Ayub. Di sebelah kirinya ialah makam anak baginda, Bashar bin Ayub, yang diutuskan Allah menggantikan bapanya sebagai Nabi. Baginda dikenali juga sebagai Zulkifli. Nabi Ayub AS yang suatu masa dahulu dilimpahi pelbagai nikmat, tiba-tiba mendapat kesukaran yang bertimpa-timpa. Kekayaannya hilang sekelip mata. Anak-anak pendiri rumah tangga ditakdirkan hilang nyawa di hadapan mata. Tubuh badan yang sehat diganti dengan penyakit yang menyiksakan. Kekuatan diri pun hilang. Masanya dihabiskan di pembaringan. Nabi Ayub kehilangan segala-galanya kecuali iman dan takwa. Imannya tidak sedikit pun tergugat, malah dugaan demi dugaan yang ditimpakan Allah itu membuatkan baginda lebih pasrah pada takdirnya. Iblis tidak berputus asa.
lalu menggoda Rahimah isteri Nabi Ayub alaihissalam mendesak suaminya meminta Allah menghapuskan penyakit yang dideritainya. Setelah menyedari istrinya telah termakan bujukan iblis, Nabi Ayub meminta istrinya itu meninggalkannya. Baginda tinggal keseorangan bermunajat seikhlas hati kepada Allah. Lalu Allah menurunkan rahmatnya ke atas Ayub yang sabar. Segala yang hilang dikembalikan. Isteri, anak-anak dan kekayaan menjadi miliknya semula. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi mereka yang menyembah Allah. Di Nawa, 5 km dari makam Nabi Ayub, bersemadinya 2 makam anak Nabi Nuh, Sam dan Ham. Di bawah rimbunan pohon akasia ini terletaknya makam Sam bin Nuh. Pokok butum yang dikatakan berusia ratusan tahun tumbuh di atas makamnya. Bagaimanapun pokok itu juga telah tumbang. Yang tinggal hari ini hanyalah tunggulnya sahaja. Penduduk tempatan menceritakan dahulunya terdapat binaan yang menempatkan makam tersebut. Malangnya binaan itu telah runtuh. Al-Quran tidak menyebut nama ahli keluarga Nabi Nuh. Bagaimanapun Al-Quran ada menceritakan tentang kekufuran isteri dan seorang anak lelakinya. Nabi Nuh seperti nabi-nabi yang lain diperintahkan Allah menyeru kaumnya supaya beriman. Seruannya ditolak manusia hatta oleh keluarganya sendiri. Anak isteri sendiri tidak terpujuk oleh baginda supaya meninggalkan amalan syirik dan mentauhidkan Allah. Di sebelah makam Sam terdapat perigi, namun ia telah pun terkambus setelah kerja-kerja pembasaran jalan dibuat. Seruan Nabi Nuh ditolak mereka yang memilih jalan sesat, tidak meyakini kerasulannya. Sebaliknya menganggap amalan tradisi mensyirikkan Allah, warisan nenek moyang lebih benar dan meyakinkan. Sebenarnya mereka tergolong dalam golongan yang tidak terbuka hatinya menerima hidayah ilahi. Lebih kurang 500 meter dari makam Sam bersemadi saudaranya, Ham. Inilah makam Ham bin Nuh, saudara kepada Sam. Tiada apa yang tinggal daripada makam yang berusia ratusan ribu tahun ini. Dahulunya di tapak ini berdiri binaan makam anak Nabi Nuh itu. Menurut penduduk tempatan, makam itu telah diratakan setelah ia menjadi tempat amalan khurafat. Penolakan ahli keluarga sendiri terhadap dakwah para nabi bukanlah suatu perkara yang luar biasa. Seperti yang dinyatakan Al-Quran, isteri Nabi Lut juga seperti isteri Nabi Nuh mengingkari seruan suami sendiri. Sedangkan isteri Fir'aun tidak dibutakan hatinya seperti suaminya yang dilaknati Allah. Asiyah isteri Fir'aun beriman dengan syariat Nabi Musa. Tidak banyak yang dapat diceritakan tentang 2 anak Nabi Nuh, Sam dan Ham. Bagaimanapun Al-Quran ada menceritakan tentang seorang daripada anak baginda yang tidak beriman. Diriwayatkan anak Nabi Nuh itu bernama Kan'an. Mereka semua naik, dan bahtera itu pun bergerak laju, membawa mereka dalam ombak yang seperti gunung Kanan. Dan sebelum itu, Nabi Nuh memanggil anaknya yang sedang berada di tempat yang terpisah daripadanya. "Wahai anakku, naiklah bersama-sama kami, dan janganlah engkau tinggal dengan orang-orang yang tidak beriman." Anaknya menjawab, "Aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkan aku dari ditenggelami air." Nabi Nuh berkata, "Hari ini tidak ada sesuatu pun yang akan dapat melindungi dari azab Allah kecuali orang yang dikasihinya. Dan
Dengan serta-merta ombak itu pun memisahkan antara keduanya. Lalu jadilah ia, anak itu, dari orang-orang yang ditenggelamkan. Seperti kaum Nabi Nuh yang lebih senang meneruskan tradisi turun-temurun mensyirikkan Allah, Kanaan tidak mempedulikan seruan bapanya supaya beriman. Kedegilannya berterusan hinggalah ke saat-saat akhir hayatnya. Setelah air melimpah dari bumi dan hujan mencurah turun dari langit, Kanaan tetap dengan kemusyrikannya dan menyangka dia akan terselamat daripada bala Allah itu. Sekalipun seruan Nabi Nuh kepada anaknya supaya beriman diabaikan, baginda tidak sampai hati membiarkan anaknya itu mati kelemasan. Kerana itu baginda menyeru Kanaan menyertainya bersama pengikut baginda yang beriman di atas kapal yang dibina. Kemusyrikan mengabui jiwa Kanaan. Ajakan bapa yang sayangkan si anak ditolak, sebaliknya dia memilih untuk mencari perlindungan di tanah tinggi. Dia menyangka dia akan selamat dari tenggelam dalam banjir besar itu andainya berjaya memanjat gunung yang tinggi. Jangkaannya itu ternyata meleset. Kanaan tidak tahu hari itu Allah akan menenggelamkan seluruh muka bumi. Tiada siapa yang akan terselamat kecuali sebilangan kecil mereka yang beriman bersama Nabi Nuh. Anak Nabi itu memilih untuk mati lemas bersama golongan yang tidak beriman. Dari geladak kapalnya, Nabi Nuh melihat anak kandungnya itu tenggelam timbul dipukul ombak bersama kaumnya yang engkar. Naluri kebapaan menyusuk perasaan Nabi Nuh. Timbullah rasa kasih dan simpati terhadap si anak yang kelemasan dalam bala Allah. Nabi Nuh begitu sedih menyaksikan anak sendiri tenggelam dalam lautan kekufuran. Baginda lalu memanjatkan doa kepada Allah supaya menyelamatkan anaknya itu. Namun Allah menolak permintaan baginda. Kanaan itu bukanlah seorang yang layak menerima doa Nabi dan pertolongan Tuhan. Dia hanyalah seorang daripada kaum Nabi Nuh yang menentang risalah Tauhid yang dibawa baginda selama 950 tahun. Kalaupun Kanaan mahu beriman ketika itu, imannya sama seperti iman Fir'aun yang ditenggelami laut sewaktu nyawa di hujung halkum. Mautnya tetap dalam kekufuran. Sesungguhnya ikatan agama mengatasi pertalian darah apabila berlaku pertembungan akidah. Sekalipun Kanaan anak kandung Nabi Nuh, hubungan mereka tidak menjamin Kanaan terlepas daripada azab Allah kerana berbezanya pegangan akidah mereka. Dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya anak itu dari keluargaku sendiri, dan bahawa janjimu itu adalah benar, dan engkau adalah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya." Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya, aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk dalam golongan yang tidak berpengetahuan."